Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita sedikit tentang bagaimana cara-cara untuk kita memohon supaya hukuman kita dikurangkan dalam mahkamah. Perkataan mahkamah kita panggil faktor-faktor mitigasi. Mitigasi ni kita buat biasanya selepas pengakuan bersalah dilakukan oleh OKT. Jadi kalau OKT itu tidak diwakili oleh peguam, maka OKT itu perlu buat sendirilah, memohon rayuan supaya dikurangkan hukuman. Kalau OKT itu diwakili oleh seorang peguam, maka peguamlah yang akan memohon untuk dikurangkan hukuman yang dikenakan ke atas OKT. Kebanyakan yang saya lihat di dalam mahkamah, saya tengok bila OKT yang buat sendiri permohonan untuk rayuan supaya dikurangkan penalti yang dikenakan ini, saya tengok OKT tidak berapa tahu apa poin-poin yang perlu kita beritahu kepada judge, beritahu kepada tuan hakim supaya permohonan rayuan itu diterima. Mereka sekadar menjelaskan secara rambang sahaja. Jadi hari ini kita akan berkongsi tips-tips macam mana kita nak mohon supaya hukuman itu dikurangkan di dalam mahkamah. Senarionya adalah bila mana seorang OKT itu telah mengaku bersalah. Jadi setelah mengaku bersalah, maka mahkamah akan tanya kepada OKT, ada apa-apa yang anda nak cakap? Jadi di situlah kita akan beritahu tentang faktor-faktor mitigasi. Baiklah, faktor yang pertama adalah faktor pengakuan salah. Faktor pengakuan salah itu sendiri diambil kira dan pernah diberitahu di dalam kes bahawa faktor pengakuan salah itu merupakan salah satu faktor mitigasi yang terpenting. Kenapa ia dianggap penting? Hakim mereka akan mengambil kira faktor pengakuan salah ini kerana ianya akan menjimatkan masa dan kos mahkamah. Sebab kalau benda pergi trial, benda pergi ke bicara, benda akan jadi lebih lama. Kalau dah buat pengakuan bersalah, maka sekejap tu benda dah okey, dah mengaku salah, dah confess, masa semua orang pun jimat dan kes-kes lain boleh mahkamah handle. Tak perlu lagi tengok pada kes ni. Itu adalah faktor mitigasi yang pertama. Yang kedua, faktor mitigasi yang kedua adalah faktor penanggung tunggal. Okey, penanggung tunggal. Penanggung tunggal di sini biasanya kita akan cakap dalam court. OKT ini merupakan seorang yang bekerja di dalam keluarga tu. Jadi yang ahli keluarga yang lain tidak bekerja. Jadi OKT merupakan satu-satunya ahli keluarga yang bekerja, yang menyara kehidupan keluarganya itu. Faktor itu juga kita beritahu kepada court dan court akan mengambil kira supaya meringankan lagi hukuman yang dikenakan ke atas OKT. Sebab kita akan bagi tahu juga kalau OKT dikenakan hukuman penjara yang lama dan OKT dikenakan denda yang tinggi, maka keluarganya akan susah kerana tidak ada lagi yang boleh menyara keluarga. Faktor yang ketiga ialah dia macam selain, kalau bukan penanggung tunggal. Kalau bukan penanggung tunggal pun kita boleh cakap juga. Okey, contohnya penanggung tunggal tadi kita cakap dia satu-satunya orang yang memberi makan kepada keluarga dia. Okey, sekarang ni ada juga orang lain yang memberi makan dalam keluarga dia. Isteri dia pun bekerja. Contoh kalau ibu bapa duduk dengan dia, ibu bapa juga bekerja, dan jika ada adik-beradik mungkin bekerja. Jadi kita boleh kata bahawa pendapatan mereka itu juga tak cukup. Diorang pun kerja kampung, contohnya pada pendapatan yang tak tetap, menoreh, ada hari boleh menoreh, ada hari tak boleh menoreh. Jadi perkara itu juga diambil kira. Kita cakap walaupun OKT ni bukan penanggung tunggal dalam keluarga dia, tetapi pendapatan ahli keluarga dia sangat kecil dan OKT ni juga menyumbang kepada pendapatan keluarga. Kalau tak ada sumbangan daripada OKT ni, keluarga pun akan jadi susah. Okey, seterusnya faktor yang keempat adalah faktor kesihatan OKT. Di sini penting juga untuk kita maklumkan kepada court, dan kalau hakim-hakim yang baik hati, dia orang akan tanya ada apa-apa masalah kesihatan. Kalau hakim tak, kalau hakim sekadar dengar saja, maka dia orang tak akan tanya. Tapi kita akan bagi tahu tahap kesihatan OKT. Contohnya OKT ada kencing manis, OKT ada darah tinggi, jadi OKT perlu rawatan secara berkala di pusat kesihatan, di klinik ataupun di hospital. Jadi perkara ini kita bagi tahu contoh OKT perawatan secara berkala, sebulan perlu 2 kali. Bila keadaan macam tu,
kita bagi tahu kepada court dan court boleh mengambil kira benda tu supaya diringankan hukuman OKT. Kalau OKT dikenakan hukuman penjara yang lama, maka benda ni akan jadi menjejaskan kesihatan OKT. Macam itulah. Selain daripada faktor kesihatan OKT, faktor kesihatan keluarga OKT juga kita boleh cakap. Contoh OKT tak ada sakit apa, tapi OKT lah yang duk hantar ibu dia, ayah dia yang sakit ke pusat kesihatan, maka perkara itu juga boleh diambil kira oleh mahkamah. Jadi OKT ni perlu menghantar ibu bapa dia secara berkala, sebulan 2 kali, 2 bulan sekali ke pusat kesihatan. Jadi kalau OKT tak ada, kena hukuman yang panjang, kena penjara, maka tak ada orang yang boleh tolong, dan ini akan menjejaskan lagilah tahap kesihatan individu-individu yang terdekat dengan OKT. Faktor yang seterusnya, kita tengok kepada faktor kerja. Faktor kerja juga kita boleh cakap sebagai salah satu faktor mitigasi. Cara-cara untuk mengurangkan lagi lah hukuman. Kita cakap OKT ni kerjanya sebagai seorang penoreh getah. Contohnya, penoreh getah ni kadang-kadang boleh menoreh, kadang-kadang tak boleh menoreh. Jadi bila macam tu pendapatan dia tak tetap. Okey, contohnya lagi OKT seorang pembantu rumah. Pembantu rumah ni gajinya kecil. Pembantu rumah pula secara kontrak, mana ada hari datang, ada hari tak datang. Selain tu, contohnya OKT adalah pengutip sampah. Jadi benda-benda macam ni kita boleh kata kepada court sebagai OKT tu tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Bila tak mempunyai pendapatan yang tetap, maka dia tak ada sumber kewangan yang kukuh. Bila tidak ada sumber kewangan yang kukuh, dia tidak akan mampu untuk bayar denda kepada mahkamah jika denda dikenakan adalah satu denda yang tinggi. Jadi di situ kita akan mohon kepada court supaya rendahkan denda, dan kalau penjara sekejap sahaja. Okey, faktor seterusnya adalah faktor OKT muda. Makna pesalah muda ataupun kebanyakan pesalah muda ni kita kategorikan sebagai pesalah kali pertama lah. Okey, untuk pesalah muda ini biasanya kita akan mohon kepada court kerana kita sebagai satu society, sebagai satu masyarakat, kita melihat bahawa banyak potensi lagi ada pada seseorang yang masih muda ni, kerana umur mereka masih lagi panjang. Jadi mereka ada masa depan yang kita tak tahu macam mana lagi. Jadi contohnya mereka melakukan kesalahan pada umur 18 hingga ke 21, kebiasaannya lah. Jadi kita akan mohon kepada mahkamah supaya diringankan lagi, supaya kalau kena denda tidak dikenakan denda yang tinggi. Kalau kena hukuman penjara, kita mohon supaya dikenakan tempoh penjara yang sekejap, kerana satu tempoh penjara yang panjang itu akan memberikan kesan pada OKT bagaimana mereka nak menyesuaikan diri balik dalam society. Bila diorang dah kena penjara lama, diorang akan jadi susah nak sesuaikan diri dalam society, dan kesusahan itu boleh menyebabkan diorang kembali semula ke keadaan mereka yang lama. Jadi itulah salah satu faktor-faktor yang penting. Faktor yang terakhir, biasanya dalam court peguam akan menekankan tentang perasaan insaf atau menyesal itu sendiri. Jadi kita akan cakap kepada court bahawa OKT ini memang telah pun menyesal dan insaf terhadap kesalahan yang dilakukan. Jadi kita berharap court boleh mempertimbangkan perasaan insaf dan menyesal mereka ini supaya dikurangkan hukuman. Kerana mereka pun dah berjanji kepada court tidak akan melakukan perbuatan yang salah itu lagi. Jadi itulah antara faktor-faktor mitigasi yang biasa kita buat di court. Itu yang biasa, kecuali kalau kes itu ada faktor-faktor yang luar daripada kebiasaan, maka kita akan tengok juga as case to case basis. Jadi faktor ini kebiasaannya digunakan secara general, dan akan ditambah lagi kalau ada faktor-faktor lain yang kita boleh gunakan untuk support kita punya permohonan rayuan tu supaya mahkamah kurangkan lagi hukuman ke atas OKT. Dan dalam perbicaraan di mahkamah, faktor mitigasi merupakan salah satu elemen yang penting. Jadi hari ini anda boleh tips. Lepas ni kalau tak guna lawyer pun boleh lah kot.